Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan cikgu sayangi sekalian. Pada hari ini kita akan belajar unit yang baru, iaitu unit yang ke-9 berkaitan dengan bendera kebangsaan Malaysia. Jadi sebelum itu cikgu akan terangkan dahulu objektif pembelajaran yang akan kita capai pada akhir PDP nanti. Bagi kelas 5 mutiara, pada akhir PDP nanti, murid akan dapat pertama, menjawab 9 daripada 15 soalan kuis sejarah bendera kebangsaan dengan betul. Yang kedua, memberikan satu nama bendera kebangsaan dengan betul. Dan yang ketiga, melengkapkan 2 daripada 4 soalan kuis kepentingan bendera kebangsaan dikibarkan dengan betul. Bagi kelas 5 berlian pula, pada akhir PDP, murid akan dapat pertama, menjawab 7 daripada 15 soalan kuis sejarah bendera kebangsaan dengan betul. Yang kedua, berikan satu nama bendera kebangsaan dengan betul. Dan yang ketiga, melengkapkan 2 daripada 4 soalan kuis berkaitan dengan kepentingan bendera kebangsaan dikibarkan dengan betul. Bagi kelas 5 Zamrud pula, pada akhir PDP nanti, murid akan dapat pertama, menjawab 11 daripada 15 soalan kuis berkaitan dengan sejarah bendera kebangsaan dengan betul. Yang kedua, memberikan satu nama bendera kebangsaan dengan betul. Dan yang ketiga, melengkapkan 3 daripada 4 soalan kuis berkaitan dengan kepentingan bendera kebangsaan dikibarkan dengan betul. Dan bagi kelas 5 dan 5 pula, pada akhir PDP nanti, murid akan dapat pertama, menjawab 10 daripada 15 soalan kuis sejarah bendera kebangsaan dengan betul. Yang kedua, memberikan satu nama bendera kebangsaan dengan betul. Dan yang ketiga, melengkapkan 3 daripada 4 soalan kuis berkaitan dengan kepentingan bendera kebangsaan dikibarkan dengan betul. Jadi, kita lihat kat sini, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi pada hari ini kita akan belajar 2 subunit sahaja dahulu ya, iaitu yang pertama sejarah bendera kebangsaan dan yang kedua nama bendera kebangsaan. Kibaran bendera kebangsaan melambangkan kebanggaan rakyat Malaysia. Jadi di sini kita dapat lihat beberapa keping gambar menunjukkan bahawa bendera kebangsaan dapat mengungkit ataupun membangkitkan semangat patriotik dalam diri kita. Jadi itulah dia kepentingan bendera kebangsaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum itu, kita perlu tahu dulu sejarah bendera negara kita. Barulah kita tahu apa yang seterusnya kan. Jadi sejarah bendera negara kita ni bukannya negara kita ni mula-mula sekali pakai bendera ni. Bukannya murid-murid, tetapi ada perubahan dari semasa ke semasa. Jadi kita lihat bendera kebangsaan merupakan identiti negara dan menjadi lambang kemegahan rakyat. Bendera kebangsaan juga menjadi simbol penyatuan setiap individu tanpa mengira kaum dan agama. Kronologi bendera kebangsaan pula kita lihat dahulu. Kawan-kawan, pada tahun 1949, Majlis Perundangan Persekutuan telah menganjurkan pertandingan mereka cipta bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sebelum bendera kita ni wujud, satu pertandingan telah diadakan. Jadi dalam pertandingan tersebut, keputusan akhir telah diumumkan dalam Akhbar The Malay Mail pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1949. Jadi daripada pertandingan tersebut, daripada keputusan tersebut, hanya terdapat 3 rekaan bendera sahaja yang telah dipilih pada peringkat akhir. Jadi dalam banyak-banyak penyertaan tu, hanya 3 bendera sahaja yang layak ke peringkat akhir. Dan dalam 3 rekaan tersebut tu, hanya satu je lah yang berjaya dinobatkan sebagai bendera kebangsaan kita. Jadi bendera tersebut ialah
ini. Gambar inilah bendera yang berjaya mendapat keputusan yang terbaik. Bendera ini merupakan rekaan Encik Muhammad bin Hamzah. Siapa pula Encik Muhammad bin Hamzah ni kan? Beliau merupakan seorang arkitek Jabatan Kerja Raya Johor dan dipilih sebagai rekaan yang terbaik. Bendera ini mengandungi 11 jalur berwarna biru dan putih. Kita kiralah jalur-jalur ni totalnya nanti keseluruhan akan dapat 11. Dan terdapat juga bulan sabit dan bintang pecah 5. Inilah dia bulan sabit dan bintang pecah. Jadi siapa pula Encik Muhammad bin Hamzah ni kan? Jadi Encik Muhammad bin Hamzah dilahirkan di Singapura pada 5 Mac 1918. Jadi dia bukan orang Malaysia, tapi dia adalah rakyat Singapura. Beliau mendapat pendidikan awal di English College, Johor Bahru. Dan beliau meninggal dunia pada 19 Februari 1993. Okey. Kat sini kita ada satu fakta menarik. Ada dua fakta menarik. Kita tengok. Dalam pertandingan tersebut, sebanyak 373 penyertaan telah diterima dalam pertandingan mereka cipta bendera tadi. Dan dalam banyak-banyak penyertaan tersebut, rekaan Encik Muhammad bin Hamzah telah berjaya mendapat tempat pertama. Kenapa? Sebab bendera rekaan Encik Muhammad bin Hamzah tadi mengandungi unsur-unsur perlambangan ada 3, iaitu agama Islam, raja dan perpaduan. Jadi 3 unsur ni ataupun 3 perlambangan ini merupakan unsur-unsur pentinglah kepada bendera negara kita. Walau bagaimanapun, tetapi kat situ beberapa pindaan telah dibuat terhadap rekaan bendera tersebut. Bendera tersebut telah dipinda. Maksud dipinda ialah ditukar, iaitu telah berlaku sedikit perubahan. Perubahan tersebut dapat kita lihat pada jalur warna bendera. Sebelum ini kita tengok jalur bendera ni warna biru kan, tetapi kali ini jalur bendera tersebut telah ditukar menjadi warna merah. Tetapi bilangan jalur tetap dikekalkan. Bilangan jalur sebelum ni ada 11 kan. Untuk yang ini juga ada 11. Cuma warna jalur merah telah ditukar. Silap, jalur warna biru telah ditukar kepada merah. Okey. Jadi tengok pula yang seterusnya, iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1950. Pada April 1950, rekaan bendera Persekutuan Tanah Melayu telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi dalam majlis tersebut, rekaan baharu ini mengandungi 11 jalur dan bintang pecah 11. Jadi bendera ni telah dipinda lagi. Dia dah tukar lagi. Tapi jalur tadi tu tetap sama. Cuma dekat bintang ni kita tengok. Sebelum ni bucu bintang ada 5 je kan. Tetapi untuk bendera yang baru ni dah ditambah menjadi 11. Okey, yang seterusnya pada 26 Mei 1950, bendera Persekutuan Tanah Melayu pertama kali dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor. Jadi bendera negara kita ni telah dikibarkan buat pertama kalinya di Istana Sultan Selangor. Dan pada 16 September 1963, bendera kebangsaan kita ni dah dipinda lagi ya. Dipinda di mana bilangan jalur telah ditambah menjadi 14 dan bintang pecah 14 juga telah ditambah. Nampak? Inilah dia bendera yang kita guna pakai pada masa kini. Jadi itulah kronologi perubahan bendera kita. Okey. Jadi apakah nama bendera kebangsaan kita? Mungkin ada kawan-kawan kita yang tak tahu kan nama bendera kita ni apa
Okey, jadi kita lihat dekat sini. Nama bendera negara kita ialah Jalur Gemilang ya. Dan nama ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir pada kemerdekaan negara yang ke-10 pada 31 Ogos 1997. Okey. Kita tengok apa itu Jalur Gemilang kan. Bendera kita mempunyai 14 jalur. Jalur tu apa cikgu? Jalur tu satu haluan yang sama untuk menuju ke gemilangan bangsa dan negara. Gemilang pula bermaksud bercahaya dan cemerlang. Jadi mengibarkan bendera kebangsaan menjadi bukti kita sayang dan bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Jadi mengapa bendera kebangsaan kita ni mesti dikibarkan? Kenapa setiap kali bulan kebangsaan kan? Kalau kita tengok macam sekarang ni bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan, kita lihat dekat sekolah ke dekat mana-mana ke mesti ada banyak orang pasang bendera. Jadi kenapa kena pasang bendera ni semua kan? Kita tengok kepentingan dia dekat sini. Jadi antara kepentingannya ialah pertama, sebagai lambang rasmi negara. Kedua, lambang identiti negara. Supaya rakyat masyarakat negara luar dapat tahu bahawa individu yang berkaitan ataupun yang membawa ada berkaitan lah dengan bendera ni adalah rakyat Malaysia. Yang seterusnya, yang ketiga, lambang kedaulatan negara. Memanglah terbukti bahawa kalau negara yang dah merdeka tu memang ada bendera masing-masing. Yang keempat, menzahirkan kecintaan kepada negara. Jadi apabila kita dapat menzahirkan perasaan ini, ia akan membangkitkan semangat patriotik dalam diri kita. Bila kita dah ada semangat patriotik ni, jadi kita pasti akan menimbulkan perasaan berbangga terhadap negara. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu kibarkan bendera. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, awak semua bolehlah bertanya kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, jadi kamu boleh meneruskan PDP dengan menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi pada masa hadapan.